Salam sejahtera, saya Kelly. Anda sedang mendengarkan podcast Aku dan Berita Palsu. Hari ini kita hidup dalam zaman perkembangan maklumat yang pantas, tetapi tidak semuanya benar. Berita palsu ini menjadi satu fenomena yang berbahaya, lebih cepat menular daripada fakta. Seperti duri dalam daging, di sebalik tajuk yang sensasi dan gambar yang direka, tersembunyi agenda yang mampu memecah belahkan masyarakat, menimbulkan panik, dan menggugat kestabilan negara. Berita palsu bukan sekadar salah paham, nggak mampu memporak-porandakan perpaduan, menghakis kepercayaan terhadap institusi, dan melemahkan semangat demokrasi dalam kalangan masyarakat. Jadi, dalam episode kali ini kita akan mengupas apakah kesan berita palsu ini terhadap kekeluargaan, masyarakat, dan juga negara. Dan apakah yang boleh kita lakukan untuk melindungi diri dan negara daripada penyebaran maklumat ataupun berita palsu ini. Kekal bersama kami. Sebelum itu, kita mahu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan berita palsu ini. Menurut Alcott dan Genshkow pada tahun 2017, berita palsu ini adalah suatu maklumat yang mana isi kandungannya sengaja direka dan disebarkan demi kepentingan pihak atau individu tertentu. Kita ambil contoh pada zaman COVID-19 melanda negara ini, terdapat banyak berita palsu yang tular sehingga mendatangkan kerisauan serta perasaan takut dan gusar dalam kalangan rakyat di negara ini. Salah satu berita tersebut adalah dakwaan kononnya terdapat sebuah sekolah di Silong, Kulai ditutup akibat penularan COVID-19 yang mana berita ini tular pada bulan Oktober tahun 2020. Jika diimbas kembali berita ini pada ketika itu, ianya menjadi tular dalam masa setengah hari sahaja sehingga mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat, terutama ibu bapa atau penjaga pelajar serta warga yang menuntut di sekolah itu. Jabatan Pendidikan Negeri Johor pada ketika itu telah membuat penafian akan berita palsu ini dan mengklarifikasikan bahwa tindakan penyebaran maklumat yang tidak benar ini adalah suatu tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Suntikan vaksin yang mengakibatkan kematian cukup tular sehingga mendatangkan isu dalam kalangan pelbagai pihak. Dakwaan satu nota suara yang berdurasi 2 menit 48 saat kononnya vaksin COVID-19 adalah beracun dan menyebabkan 40 orang juru rawat meninggal dunia. Apakah kesannya kepada institusi ekonomi negara? Apabila maklumat palsu seperti ini tersebar, ramai orang akan takut dan ragu-ragu untuk mengambil vaksin. Akibatnya, proses pemulihan negara dari segi ekonomi dan kesehatan menjadi perlahan. Terdapat suatu kajian kes yang dibuat, kajian kes mahasiswa University Tun Hussein on Malaysia ini mengkaji impak penyebaran berita palsu melalui media sosial terhadap masyarakat. Kajian kes yang dilakukan adalah penyebaran berita palsu berkaitan dengan pengisytiharan cuti umum Malaysia bersempena dengan pelantikan Perdana Menteri baharu yang mengelurukan masyarakat. Dapatan kaji selidik ini membuktikan bahwa sebanyak 90 orang responden, yaitu 60% menunjukkan sangat setuju, 27% pula adalah setuju, dan 13% lagi adalah tidak pasti akan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan sebahagian masyarakat dipengaruhi oleh emosi terlalu seronok untuk adanya cuti umum ini sehingga tidak mengesahkannya terlebih dahulu maklumat yang mereka terima sama ada sahih atau tidak dan bertindak untuk terus menyebarkannya. Daripada beberapa contoh ini, isu COVID-19 sehingga kepada musim pelantikan Perdana Menteri ianya boleh melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kerajaan dan juga kesehatan. Kesannya yang membawa banyak manfaat buruk menunjukkan betapa berbahayanya berita palsu seperti ini mempengaruhi pemikiran seseorang, terutama ketika kita berjuang dalam krisis kesehatan, bahkan sehingga hari ini masih terdapat berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ini disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika segala maklumat palsu ini tidak dibendung dengan segera, apakah yang bakal terjadi?
Ianya memberi kesan besar terutamanya kepada kestabilan politik sesebuah negara. Lebih teruk lagi, jika berita palsu ini digunakan untuk memecah belahkan masyarakat atau mengganggu keharmonian rakyat di negara Malaysia yang berbilang kaum. Ini boleh mencipta suasana tegang, saling curiga, akhirnya mewujudkan perpecahan yang susah kita nak pulihkan. Penyebaran berita palsu ini bukan lagi suatu perkara kecil dalam dunia serba moden ini. Ini bukan sekadar maklumat yang salah, tetapi mampu menggugat ketenangan hidup kita. Setiap masalah pasti ada langkah membendungnya. Sebagai rakyat yang hidup dalam masyarakat yang saling bergantung antara satu sama lain, kita semua memikul tanggung jawab yang besar untuk tidak mudah percaya, tidak cepat berkongsi, dan sentiasa semak kesahihan sesuatu maklumat. Semak fakta yang sahih melalui laman web www.sebenarnya.my sebelum mempercayai sesuatu berita. Tindakan sekecil ini sebenarnya mampu menyelamatkan keharmonian dan perpaduan negara kita. Berita palsu mungkin tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, tetapi dengan kesadaran, kepekaan, dan empati terhadap kesan maklumat yang kita sebarkan, kita boleh melindungi orang sekeliling daripada menjadi mangsa. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan maklumat ini, jadilah suara yang menyebar kebenaran, bukan kekeliruan. Kita mulakan dengan diri sendiri, karena perubahan itu bermula dengan satu langkah kecil yang ikhlas. Itu saja episode kali ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam episode akan datang.